gelombang hijau di Malaysia, kenapa ia harus dikhawatirkan oleh rakyat Malaysia? Saya sebenarnya tak berapa senang dengan istilah gelombang hijau ini. Seolah-olah gelombang hijau ini adalah satu perkembangan di mana ada kebangkitan Islam yang politikal dan juga ekstrim. Sebenarnya apa yang berlaku di Malaysia sekarang ini bukanlah gelombang hijau, tetapi lebih kepada perpecahan undi Melayu. Ini adalah hasil daripada satu masalah UMNO, iaitu sekarang ini pengundi Melayu tidak melihat UMNO sebagai wadah yang boleh dipercayai. Satu ketika dahulu UMNO adalah parti dominan di kalangan pengundi Melayu. Sekarang PAS nombor 1, Bersatu nombor 2, UMNO nombor 3. UMNO terpalit dengan rasuah, dengan salah guna kuasa. Dan mereka anggap bahawa PH tidak cukup ke depan memperjuangkan agenda Melayu. Jadi by default mereka memberi sokongan kepada PAS dan Bersatu. Ini tidak bermaksud bahawa tidak ada sokongan positif untuk PAS dan Bersatu, tetapi jauh daripada istilah dan juga tanggapan bahawa ini adalah gelombang hijau, seolah-olah Islam yang ekstrim sedang mendapat sambutan di Malaysia. Tidak. Malaysia masih lagi sebuah negara Muslim yang moderate, yang progresif. Kalau kita sebut tentang politik identiti, khususnya Melayu dan Islam, memang sudah ada di Malaysia. Tetapi apa beza dahulu dan sekarang bagi anda? Kita melihat bagaimana identiti politik ataupun politik identiti pada hari ini, walaupun dah wujud sebelum ini, hari ini dibahagikan mengikut political divide. Dan ini menimbulkan sedikit keresahan. Bukan sangat kebangkitan Green Wave, tetapi di mana kerajaan yang ada pada hari ini didukung oleh pengundi bukan Melayu dan pembangkang didukung oleh pengundi Melayu dan diwakili oleh ahli-ahli parlimen daripada Melayu. Ini boleh menjejaskan sedikit perpaduan nasional, ya. Tetapi nak istilahkan ataupun nak buat kesimpulan bahawa ini adalah semua disebabkan kerana kebangkitan Islam, seolah-olah apa yang dianggap, saya rasa itu tak betul, dan itu adalah mungkin satu usaha nak memomokkan orang, ya, untuk melihat bahawa ada satu Islamic reaction ataupun reaksi Islamist di Malaysia. Setujukah anda kalau saya katakan mungkin mereka mengikuti arus politik ini disebabkan tidak ada naratif politik lain yang menguntungkan masyarakat Melayu di Malaysia? Ya, betul. Sebab bagi saya, walaupun soal identiti sama ada kaum ataupun agama itu penting untuk orang Melayu, mereka juga melihat kepada faktor lain. Soal kepimpinan, soal agenda pentadbiran, soal dasar-dasar yang dapat membantu mereka dalam kehidupan seharian mereka. Mereka melihat kepada itu juga, dan bila tidak ada sesuatu yang meyakinkan mereka, mereka akan buat pilihan berdasarkan kepada apa yang ada di depan mata mereka. Adakah anda rasa arah untuk bekerjasama ini satu tanda kematangan, atau mungkin persoalan Malay dilema tu menghambat sebenarnya arah perjalanan untuk mencapai kematangan itu? Saya lihat Malay dilema ataupun dilema Melayu ni akan sentiasa ada di Malaysia lah. Selagi kedudukan ekonomi orang Melayu seperti mana yang kita ada hari ini, dilema itu akan terus dimainkan dan akan terus dirasai oleh orang Melayu. Tetapi tidak bermaksud bahawa kita tidak boleh matang dalam politik. Apa yang mungkin kita boleh belajar daripada susunan politik hari ini adalah PAS sudah bekerjasama dengan hampir semua parti dan tidak pun menjadi masalah. DAP hari ini boleh kerjasama dengan UMNO. Jadi adakah kita sekarang ini di Malaysia berada dalam keadaan di mana ya matang mungkin satu istilah, ataupun satu lagi istilah is anything is possible.